Terima kasih Ismail dan Syuhaida di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Cerita Pagi Sabah kali ini kita berlantas langsung dari lokaliti yang disiarkan Perintah Kawalan diperketatkan di Jalan Perumahan Rumah Murah Kepayan Kota Kinabalu Sabah ini dengan moto setia berbakti serta slogan dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat. Itulah anggota rela kita yang bersama-sama barisan hadapan kita dalam terus mengekang penularan COVID-19. Dan bersama-sama saya pagi ini pengarah Jabatan Rela Negeri Sabah, Tuan Muhammad Fauzi Jumat. Ya. Baik Tuan, bagaimana mungkin Tuan melihat perbezaan PKP 1.0 dan kini 3.0? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk PKP kali ini kita melihat dilaksanakan dengan lebih berhati-hati lagi lah, dengan lebih ketat, di mana semua kita melaksanakan lockdown. Dalam masa yang sama kita juga melaksanakan PKPD, iaitu di kawalan diperketat seperti sekarang ni lah. Jadi apa yang saya lihat sekarang, kerajaan lebih berhati-hati bila melaksanakan perkara ini untuk melandaikan lagi lah dan sebenarnya mengawal pergerakan masyarakat, ya, yang kita sebut ke sana ke sini itu, ya. Jadi dengan harapan kali ini kita betul-betul dapat melandaikan COVID-19 ini di Sabah, ya. Tuan, bagaimana pula dari segi penugasan anggota rela pada PKP pada kali ini? Baik, penugasan pada kali ini adalah seperti yang biasa-biasa kita lakukan. Pihak Jabatan Sukarelawan Malaysia membantu agensi-agensi lainlah untuk mengawal ataupun membantu mereka untuk membuat tugasan kawalan COVID-19 seperti sekarang ini yang kita nampak ini, melakukan sekatan jalan raya. Selain itu, kita juga berada di pusat-pusat kuarantin, di pusat-pusat pemberian vaksin di seluruh Malaysia lah. Kalau di Sabah ini setiap hari kita gerakkan anggota seramai 1,146 orang setiap hari, dan akan bertambahlah dengan permintaan daripada pasukan-pasukan lain seperti PDRM lah. Kalau mereka minta, kita akan bagilah, dan tanpa orang cakap tanya banyaklah, memang untuk membantu untuk COVID-19 ini. Mungkin Tuan boleh berkongsi dengan kita status lokaliti PKPD di kawasan Rumah Murah Kepayan ini? Baik, statusnya di sini saya digambarkan ada dalam 700 lebih masyarakat di dalam ini, dan seperti yang nampak sekarang ini hanyalah satu laluan saja dibenarkan untuk keluar masuk dengan kebenaran PDRM. Dan dengan nasihat PDRM juga kita akan melihatlah sama ada PKPD ini akan diteruskan di dalam tarikh itu ataupun diputuskan pada 14 Jun kita akan bebaskan. Jadi kita lihat pada jangkitan yang ada di dalam lah, itu saja. Nasihat Tuanlah kepada rakyat Sabah. Baik, sebelum itu saya nak bagi tahu jugalah, untuk PKPD ataupun lockdown kali ini, rela juga menjalankan inisiatif kami namakan Ops Landai 2.0, iaitu kami akan lagi memperbanyakkan lagi pemantauan dengan kebenaran pihak PDRM di semua tempat. Maknanya pemantauan tu kita akan buat lebih kerap bersama pegawai dan anggota yang diberi kuasa untuk menasihati masyarakat dan melihat di kawasan-kawasan kampung sebenarnya ini, di mana akan boleh merebak ataupun menjangkitkan COVID-19 dengan lebih banyak. Dan tugas-tugas mereka adalah untuk menasihati masyarakat lah. Dan untuk masyarakat di luar sana, ya, dinasihatkanlah, ya, duduklah di rumah jika tidak ke mana-mana. Patuhilah SOP yang sedia ada. Saya pasti semua ada handphone, ada apa semua, boleh lihat SOP, ya. Janganlah kita menjadi memberontak. Saya tahu lockdown ini adalah sesuatu yang sukar, ya, untuk kita ini, sama juga macam kami. Tapi ini demi keselamatan nyawa. Tidak ada yang berharga lagi daripada nyawa. Maknanya patuhlah SOP ini sehingga COVID ini kita dapat landaikan. Okey, terima kasih Tuan.
Sama-sama. Ya. Baik, bagi anda jangan risau dengan pagar berduri yang mengelilingi kawasan anda. Itu tidak mencederakan anda, tapi ingatan dan amaran kepada anda bahawa kawasan anda telah dicemari COVID-19. Patuhi SOP, jaga diri, lindungi diri semua. Kembali bersama Ismail dan Syuhaida di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Serikan. Terima kasih Saleh Jikri untuk perkongsian dibawakan dari kita melihat bagaimana pelaksanaan PKPD di Kampung Kuala Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah, dan juga untuk cerita pagi Sabah sudah semestinya ada beberapa kawasan juga telah pun diperintahkan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Selepas ini kita ada topik menarik lagi yang kita akan kupas dan juga bincangkan, iaitu berkenaan penglibatan swasta demi kejayaan vaksinasi negara. Tapi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk topik tersebut. Jangan ke mana. Ya, dalam segmen Lindung Diri, Lindung Semua, sudah pastinya kita nak bercerita tentang bagaimana penglibatan pihak swasta demi kejayaan vaksinasi dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan juga sektor perubatan swasta juga sebenarnya amat penting dalam kita memberikan bantuan ataupun kita mendampingi keperluan fasiliti kesihatan, khususnya apabila fasiliti kesihatan kerajaan juga sudah pun mula berada pada tahap optimum untuk digunakan sepenuhnya. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang pelibatan sektor swasta demi kejayaan vaksinasi negara, kita terus saja bersama dengan Dr. Anas Alam Faizli yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation. Apa khabar? Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, terima kasih. Okey, bekerja dari rumah ke tu? Ya. Bekerja dari rumah ke tu? Bekerja dari mana-mana untuk ubat COVID-19, insyaAllah. Yalah, situasi sekarang kan kita perlukan fleksibiliti. Okey, Doktor, kita nak cerita berkenaan vaksin, vaksinasi negara bagi penglibatan pihak swasta. Difahamkan untuk bulan Jun ini, bermula bulan Jun ini, kita akan menggerakkan lebih banyak lagi PPV dan sebagainya, dan ini akan melibatkan pihak swasta lah. Jadi bagaimana setakat ini persediaan daripada pihak swasta sendiri untuk mempercepatkan lagi program PICK ini? Terima kasih Syuhaida. Protect Health seperti yang semua maklum dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Lantikan ini berlaku pada bulan Mac dan dengan sasaran untuk memberi vaksin kepada 30% daripada jumlah sasaran untuk mencapai herd immunity. Lantikan ini dibuat kerana pengalaman Protect Health dalam jalinan awam swasta ketika program PKB 40 dan juga pengalaman Protect Health sebagai strategic purchaser. Dan seperti yang Syuhaida maklum, dengan PPV mega yang akan dibuka, ada melibatkan penglibatan pengamal perubatan swasta, dan perancangan sedang dilakukan dengan teliti berbekalkan pengalaman-pengalaman kerajaan membuka PPV AstraZeneca dan PPV awam yang lain, Syuhaida. Ya, Tuan, untuk kita melihat bagaimana kita melihat kepelbagaian ataupun variasi yang telah pun diwujudkan melalui pusat pemberian vaksin atau PPV, bukan saja fasiliti kesihatan kerajaan tetapi juga fasiliti swasta juga turut digerakkan. Ini satu perkara yang baik juga, Doktor, kerana kita melihat bagaimana peranan Protect Health untuk menggerakkan dan juga membuka pusat pemberian vaksin khususnya untuk menyempurnakan PICK ini. Terima kasih Encik Ismail. Jadi kalau saya boleh terangkan sedikit apa beza PPV awam dan PPV swasta. Jika kita di PPV awam ada dua fungsi utama, iaitu fungsi KKM dan bukan fungsi KKM. COVID Immunization Task Force dilantik sebagai badan yang melihat semua PPV pusat pembelian vaksin di Malaysia, dan di PPV awam terdapat fungsi KKM dan fungsi bukan KKM. Ya. Manakala penglibatan pengamal perubatan swasta pula mempunyai dua kaedah. Pertama, pengamal perubatan swasta terlibat membuka pusat pemberian vaksin di fasiliti masing-masing. Maksudnya di general practitioner, di klinik pakar, di hospital swasta dan juga di pusat jagaan ambulatory care center. Maksudnya PPV ini adalah di bawah kendalian pengamal perubatan swasta
semua orang awam jika mendapat lokasi vaksin dalam MySejahtera menuju ke PPV swasta ini, mereka boleh ke sana. Vaksin diberikan oleh kerajaan dan orang awam tidak perlu membayar apa-apa pun menerima vaksin di PPV swasta. Kaedah kedua pula adalah penglibatan pengamal perubatan swasta di PPV di luar fasiliti mereka. Maksudnya, healthcare organizer daripada swasta pergi ke PPV mega, contohnya di PPV AstraZeneca, dan melaksanakan tugas-tugas kesihatan, terutamanya stesen 3 iaitu pre-vaccination assessment, stesen 4 iaitu stesen pemberian vaksin dan juga pengurusan adverse effect AEFI management. Doktor, kalau kita lihat sasaran untuk suntikan vaksin setiap hari adalah 150,000, dan kalau kita lihat daripada suntikan 150,000 ni, tak lama lagi pecahannya akan diberikan kepada pihak swasta juga untuk melaksanakan dan juga melengkapkan sasaran ini. Jadi kalau doktor boleh kongsikan berapakah jumlah sasaran yang ditetapkan oleh pihak swasta, terutamanya PPV swasta ini setiap hari untuk mereka menerima suntikan vaksin ini? Ketika lantikan diberi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan meletakkan sasaran antara 30 hingga 40% daripada jumlah sasaran imunisasi. Pada masa ini, penglibatan pengamal perubatan swasta mewakili lebih kurang 20,000 dos sehari daripada jumlah 100,000 dos sehari yang digabungkan dengan pemberian vaksin di pusat-pusat pemberian vaksin kerajaan. Dan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, di mana kerajaan mensasarkan untuk mencapai 200,000 dos sehari sebelum hujung bulan Jun. Daripada Protect Health, kami mensasarkan supaya pengamal perubatan swasta dapat menyokong sasaran ini dengan mencapai sekurang-kurangnya 80,000 dos sehari sebelum 30 Jun 2021. Ya. Doktor, melihatkan kepada jangkitan kes yang tinggi di tempat kerja, khususnya di kawasan-kawasan industri dan juga di kawasan perkilangan, ini menuntut untuk majikan ataupun pemilik-pemilik kilang, malah pemilik-pemilik perindustrian ini untuk mempercepatkan proses imunisasi bagi pekerja-pekerja dan juga staf mereka. Jadi dalam perihal ini, apakah respon daripada pihak Protect Health untuk melihat kerjasama yang mungkin boleh diwujudkan dengan pihak industri ataupun pihak perkilangan supaya boleh memberikan jumlah vaksin yang besar dan juga dimulakan program vaksinasi secara besar-besaran khususnya untuk industri perkilangan? Saya difahamkan CITF bersama dengan Kementerian Berwajib telah banyak melaksanakan perbincangan mengenai tajuk ini. Fokus utamanya adalah critical economic sector. Maksudnya fokus utamanya adalah barisan ekonomi yang perlu berjalan walaupun PKP. Contoh mudah, sektor makanan, pasar burung dan lain-lain. Jadi secara peribadi saya juga melihat keperluan mereka untuk diberi vaksinasi, dan framework serta perincian akan diumumkan oleh pihak berwajib COVID Immunization Task Force. Doktor, dari perspektif rakyat, sebab sekarang ini penglibatan pihak swasta mungkin belum lagi secara meluas, jadi ramai yang sekarang ini kalau ingin ke PPV, mereka yakin ini di bawah MySejahtera. Tapi apabila ada pembukaan PPV daripada pihak swasta nanti dan juga mega PPV, bagaimanakah mekanisme yang akan dilaksanakan? Adakah mereka perlu lagi mengikuti di bawah aplikasi MySejahtera, ataupun ada cara lain yang mereka perlu ikuti untuk mendapatkan suntikan vaksin di PPV swasta? Saya faham confuse yang berlaku apabila pengumuman fasiliti swasta terlibat dalam PICK. Tetapi sebenarnya penglibatan fasiliti swasta ini adalah tambahan fasiliti kepada fasiliti kerajaan yang sedia ada. Maksudnya
sasaran akhirnya adalah menambah kapasiti pemberian vaksin, dan vaksin-vaksin ini adalah vaksin yang diberikan oleh kerajaan dan pemberian vaksin oleh fasiliti swasta adalah secara percuma kerana ini adalah program kerajaan. Yang perlu difahami adalah apabila perkara ini diumumkan, ramai yang bertanya di manakah hospital swasta yang terlibat sebagai PPV, di manakah GP yang terlibat sebagai PPV. Kami ingin ke sana untuk mendapatkan vaksin. Bagi saya tidak penting di mana lokasi-lokasi GP atau hospital swasta ini, kerana tidak ada bezanya sama dengan PPV awam. Algoritma MySejahtera itu akan melihat di mana penerima vaksin itu berada dan akan memberikan pusat pemberian vaksin yang berdekatan dengan penerima. Ya, Doktor. Dan mereka perlu mendaftar melalui MySejahtera untuk mendapatkan appointment, temu janji. Sudah pasti MySejahtera dan juga laman SAWANG yang disediakan oleh pihak MOSTI adalah pendaftaran asas yang perlu dilengkapkan untuk kita mendapatkan pemberian ataupun temu janji bagi program imunisasi COVID-19. Doktor, seperkara lagi tentang dapatan dan juga bagaimana laporan yang ditunjukkan, iaitu tentang Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit untuk pembelian dan juga perolehan vaksin. Jadi ini perkara ini telah menimbulkan mungkin pandangan positif tentang bagaimana keseriusan kerajaan negeri dalam memberikan vaksin khususnya kepada rakyat, dan juga ini telah pun diikuti oleh kerajaan negeri-negeri yang lain. Jadi ini satu perkara yang positif untuk kita melihat kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi apa respon doktor dalam menilai kepada kerjasama yang perlu diwujudkan bukan sahaja di peringkat MOSTI dan juga kerajaan persekutuan, tetapi juga perlu mendapatkan kerjasama daripada yang kukuh daripada kerajaan negeri juga, doktor? Kita sentiasa menyokong kerjasama yang erat daripada segi persekutuan dan kerajaan negeri, kerana hanya dengan kerjasama erat kita mampu melaksanakan program ini secara berkesan dan teratur. Yang penting sebab pepatah failing to plan is planning to fail. Yang penting adalah perancangan yang teliti dan bersepadu yang boleh dilaksanakan oleh CITF pusat. Dan saya ingin ambil kesempatan ini, kalau Encik Ismail tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang dibebani dengan tugas kerja yang sangat berat, dan bilangan katil-katil ICU juga sudah penuh, dan kita perlukan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk fokus melawan pandemik ini. Dan saya ingin ambil kesempatan ini untuk menyeru semua pengamal perubatan swasta untuk terlibat dalam program vaksinasi negara. Kita perlu kurangkan beban kerajaan melawan pandemik COVID ini, kerana ramai petugas kesihatan seluruh negara yang masih belum terlibat dalam program vaksinasi COVID ini. Dan saya ingin mengambil peluang ini untuk menyeru semua 9,000 fasiliti swasta untuk menyertai program imunisasi COVID kebangsaan. Pada waktu ini, setakat hari ini, lebih 2,600 pengamal perubatan swasta fasiliti telah berdaftar dengan Protect Health, dan kami telah melatih lebih daripada 6,000 petugas kesihatan seluruh negara. Dan saya pasti bilangan ini boleh digandakan dengan komitmen dan keseriusan daripada pengamal perubatan swasta. Saya sangat alu-alukan penglibatan pengamal perubatan swasta dalam program imunisasi COVID kebangsaan. Okey, baik. Perkongsian yang konklusif dan juga satu pandangan yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Anas Alam Faizli yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation. Terima kasih, Doktor. Sama Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Lindung diri, lindung semua. InsyaAllah. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih, Doktor, bersama kami hari ini. Seterusnya kami ingin bawa anda saksikan, ini ada satu pakej cerita kita dengan topik hari ini, iaitu siapa jaga kita. Jom sama-sama kita saksikan. Pastikan anda semua mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting.
COVID-19 terus menghantui kita. Ia bukan hanya memberi ancaman kepada kesihatan, malah turut merubah gaya hidup kita ke arah norma baharu. Bukan hanya di Malaysia, malah turut memberi kesan kepada seluruh dunia. Apa yang lebih penting, ancaman pandemik ini turut menuntut kita menjadi lebih tegas dalam memutuskan rantaian jangkitan. Mutakhir ini, lebih 500,000 dijangkiti dengan lebih 7,000 peningkatan kes harian serta lebih 2,000 kes kematian. Petunjuk semasa menunjukkan kadar keberjangkitan R0 meresahkan. Ia menunjukkan kes akan terus meningkat untuk tempoh minggu mendatang. Melainkan, kita semakin bertegas melawan penularannya. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan, agensi dan rakyat. Namun, selepas berdepan dengan pandemik ini selama lebih setahun, kelihatannya seolah-olah rakyat sudah mulai alpa dan mengambil sikap tidak mengapa di dalam urusan seharian. Di sini kita ada satu program yang dinamakan ABC 19, Agensi Basmi COVID-19. Yang mana kita selalu melibatkan rakan-rakan kita dan NGO on the ground untuk kita maklumkan dari masa ke masa apa yang mereka harus lakukan dan apakah intervention yang mereka boleh laksanakan. Sebab kita tahu dengan contohnya dengan PKP, pergerakan kita agak terbatas. Jadi kita perlukan NGO tempatan memainkan peranan. Tak payahlah yang datang daripada Kuala Lumpur ke, daripada Pantai Timur ke untuk bergerak. Kita gunakan agensi tempatan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun negeri. SOP yang digariskan mulai tidak diendahkan. Lebih malang lagi, ini bukan hanya dilakukan oleh orang ramai, namun juga pimpinan masyarakat dan entiti perniagaan. Kita bimbang jika sistem kesihatan awam kita akan terbeban dan lumpuh. Apakah yang boleh berlaku sekiranya sistem kesihatan dan kawalan keselamatan kita lumpuh? Jadi kalau kita lihat daripada aspek sistem hospital itu sendiri, jadi banyak orang yang bimbang kita dengan keadaan sekarang ni. Kalau kita lihat dari segi peningkatan kes COVID yang mendadak ataupun kita kata the surge of cases, keadaan sekarang ni adalah yang membimbangkan masyarakat adalah keadaan hospital kita. Right? So kalau kita lihat dari segi keadaan sistem hospital kita sekarang ni lah, kalau lihat dari segi kesiapsiagaan, pihak kementerian dan juga pelbagai agensi yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan hospital bila kita tengok. Di peringkat awal kalau kita tengok dari segi hospital-hospital yang merawat COVID. Contohnya pada bulan Januari 2020 kita hanya bermula dengan 26 hospital di seluruh negara yang kita kenal pasti sebagai hospital yang merawat COVID. Agensi penguatkuasaan sudah sedia mempunyai tugasnya yang hakiki. Namun, disebabkan oleh kegaruhan pandemik ini, maka banyak tugasan tambahan perlu dipikul serentak. Setiap petugas turut berdepan kelesuan. Lesu disebabkan kes berpanjangan dan lesu pula berdepan dengan realiti sikap rakyat yang mengambil enteng ancaman pandemik ini. Dalam kita menangani kes COVID-19 ini, maksudnya kita ada dua komponen. Satu kesihatan dan satu lagi bukan kesihatan. Bukan kesihatan merupakan salah satu bidang yang dipertanggungjawabkan pada NADMA. Contohnya, apabila kes meningkat, soalan yang selalu ditanya adalah di mana kita akan letakkan pesakit-pesakit ini kalau bukan di hospital. Sebab kita tahu hospital akan penuh dengan pesakit-pesakit kes berat kategori 5, kategori 4 yang memerlukan peralatan-peralatan tertentu untuk ditempatkan di situ. Bagi kes kategori 1 dan kategori kedua akan diletakkan di stesen kuarantin dan rawatan COVID ataupun kita namakan PKRC. Yang paling dekat dengan kita MAEPS lah, MAEPS Sedap. Kita boleh menempatkan dalam 10,000 orang di situ. Jadi kategori 1, kategori 2 ini tidak perlu pergi ke hospital dan akan ditempatkan di PKRC.
Di seluruh negara kita ada PKRC, lebih kurang 41 PKRC. Yang mana dalam 39 merupakan PKRC yang dilaksanakan secara awam dan juga 2 PKRC swasta. Dan di PKRC ini boleh menempatkan dalam lebih kurang 20,000 kasus. Setiap krisis memerlukan kecepatan tindak balas sebagai perkara asas. Maklumat dan data yang diambil melalui aplikasi MySejahtera diguna pakai sebagai solusi. Maklumat dan data ini diambil dan diberikan kepada Majlis Keselamatan Negara sebagai kaedah untuk mencari solusi yang sesuai menyelesaikan penularan wabak COVID-19. Mutakhir, kerajaan menyarankan agar kita melakukan self-lockdown sebagai satu tindakan mengimbangi sektor kesihatan dan ekonomi. Hakikatnya, lockdown beri kesan ekonomi melibatkan kerugian jutaan ringgit sehari. Maka mencari keseimbangan dua sektor ini adalah sangat kritikal. Hakikatnya, kunci kepada penularan ini adalah sikap kita semua. Semua pakar setuju, sekiranya kita mengamalkan penjarakan fizikal, mengelak sentuhan dan menjaga kebersihan secara rigid, peratusan untuk virus ini menular adalah kecil. Ya, kita jaga kita. Apalah artinya SOP dan perintah sekiranya ia diabaikan? Ada di antara kita yang memandang remeh langkah yang dilaksanakan. Ya, ia kedengaran lucu, tapi kita perlu ingat nyawa siapa yang bakal terancam sekiranya kita memandang enteng penularan wabak COVID-19. Lihatlah pengorbanan pada barisan hadapan atau frontliners kita, khususnya yang berada di dalam sektor kesihatan. Jika benarlah rakyat lesu, kelesuan yang sama turut dirasai oleh petugas kesihatan dan keselamatan kita semua. Cabarannya amat besar sebab kalau kita lihat sekarang ini adalah keadaan semasa, ya. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah peningkatan kes-kes kritikal kategori 4 dan 5. Itu yang membimbangkan. Perubahan telah berlaku di mana bila kita lihat sekarang ini adalah yang menjadi kebimbangan kita adalah mereka yang datang dengan kategori 2, kategori 3 dengan kadang-kadangnya dengan sepantas kilat boleh berubah kepada kategori 4 dan kategori 5. Itu yang menjadi kebimbangan. Krisis ini menuntut tindak balas sikap yang lebih berdisiplin dan tegas. Janganlah kita memandang sepi tentang amalan kesihatan yang tinggi. Jaga jarak, cuci tangan, pakai pelitup separuh muka mengikut piawaiannya, jaga kebersihan dan kawal pergerakan. Jangan terantuk baru tengadah. Jadikan pengalaman di India sebagai satu iktibar buat kita semua. Apapun sikap kita, berpolemik atau berpolitik, sedarlah ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Jangan jadi sebahagian daripada statistik buruk ini. Kita mesti jaga kita demi kebaikan kita bersama. Ya, lindung diri, lindung semua bukanlah satu konotasi yang sengaja diwar-warkan, tetapi ia ada korelasi dan juga dampaknya, iaitu apabila kita melindungi diri kita sendiri, kita akan memberi kesan perlindungan kepada masyarakat di sekeliling kita juga. Bentuk perlindungan tersebut juga perlu disusuli dengan suntikan vaksin sebenarnya, kerana kita semua sedia maklum bagaimana sebenarnya dengan pemberian suntikan vaksin ini memberikan satu kesan yang positif dalam rantaian jangkitan COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bercakap berkenaan dengan vaksin ini, juga secara tidak langsung ia memberikan sedikit kesan terhadap dari sudut psikososial, dari sudut mental masyarakat Malaysia, bagaimana ketersediaan kita semua dalam penerimaan vaksin ini. Jadi dua perkara yang saling terkait, iaitu vaksin dan juga berkenaan psikososial masyarakat Malaysia. Sekarang ini kita nak kupas sikit sebanyak bersama dengan seorang tetamu kami bawa di studio hari ini, iaitu Dr. Nora Syikin Ibrahim selaku pakar perubatan kesihatan awam dan ketua sektor kesihatan mental bahagian kawalan penyakit KKM. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Terima kasih bersama
kami. Ismail. Terima kasih doktor. Satu kita kata kami bersahati untuk bersama dengan doktor pada pagi ini. Persoalan yang penting, pandemik COVID-19 ini satu perkara yang tidak terjangka. Ia datang dengan cepat terhadap seluruh penduduk negara di peringkat global. Malah tentang isu vaksin juga adalah satu perkara yang juga kita juga tidak pernah bersedia kepada perkara itu, tetapi perlu menerimanya untuk kita mencapai imuniti kelompok. Maka ia akan memberi kesan psikologi kerana perkara yang tidak pernah terduga datang dalam fasa yang cepat adalah satu perkara yang perlu diterima dalam serta-merta. Jadi bagaimana ia memberi dampak kepada psikologi seseorang walaupun kita tidak bersedia terhadap perkara tersebut, doktor? Terima kasih Ismail for the question. Sebenarnya bila kita cakap pasal kupas vaksin ni dah lama sebenarnya kan, vaksin. We're not talking about COVID vaccine, tapi we're talking about vaksin. Penerimaan vaksin terhadap masyarakat daripada masyarakat ni dah lama dan kebanyakannya memang kena ada yang memang kena ambil lah selalu dulu kan. Tapi sekarang sebab isunya adalah apabila kita dilanda dengan pandemik COVID-19 dan dia melibatkan satu whole nation ya, dan juga global, rata-ratanya kebanyakannya because people ni dia selalu akan ada perasaan-perasaan emosi yang contohnya takut because of uncertainty. Selalunya uncertainty, kita tak tahu apa hala tuju, kita tak tahu, contohnya lah itu masyarakat. Jadi sekarangnya bila kita cakap penerimaan tentang masyarakat, saya nak sentuh sikit lah. Saya rasa last year ya, kita ada buat Kementerian Kesihatan ada, sebab kita ada buat satu tinjauan online untuk meninjau bagaimanakah pandangan masyarakat dan persepsi masyarakat tentang penerimaan terhadap pemahaman masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Jadi online survey itu kita buat 2 kali. Satu adalah di antara 21 hingga 28 Disember tahun lepas ya, sebelum kita masuk kepada fasa vaksin dimasukkan ke dalam negara, dan seterusnya kita ada buat satu lagi masa bulan April lah ya, baru-baru ini. Jadi pada survey yang pertama, tinjauan yang pertama mendapati 67% setuju untuk terima vaksin. 67, di atas sikit daripada 60 kan. Lepas tu 17% tu dia tak pasti, dia tak sure, dan 16% pula tidak setuju. Jadi apabila kita repeat, kita ada gap dalam masa dan antara Disember sampailah ke April macam tu, kita ada gap, dan kita dapati survey kedua yang dilaksanakan daripada 3 sampai 16 April mendapati ada peningkatan. Maksudnya daripada 67% tu dia dah meningkat kepada 85% yang setuju untuk terima vaksin ya. Dan 10% masih tidak pasti, unsure, and 5% tidak setuju. Jadi kalau kita lihat rata-rata masyarakat Malaysia, boleh saya rangkumkan di sini bahawa actually penerimaan tu memang ada. Maksudnya di sini kita tidak ada isu bahawa masyarakat rata-rata majoriti tidak terima. Mereka terima. Tapi mungkin ada yang 5% dan 10% yang tak pasti tu. 5% tu kadang-kadang is very difficult ya. Saya rasa untuk kita nak macam yakinkan mereka, sebab biasanya kadang-kadang mereka telah ada satu kepercayaan yang fixated. Saya tak kata, bukan kata not necessarily mereka yang anti-vaxxers ke, tidak, tetapi basically mereka sudah ada satu fix kepercayaan mungkin yang mengatakan dia tidak setuju untuk terima vaksin langsung. Ya, jadi daripada situ kita dapati bahawa kalau kita pecahkan dia, kenapa dia tak nak terima vaksin ataupun kenapa dia antara dua golongan tu kan, dia satu dia tak pasti, satu dia tidak setuju langsung. Jadi satu adalah dia kata COVID vaksin tu tak selamat. That was the justification. Dia kata, kita tanya COVID vaksin tu tak selamat. Lepas tu nombor 2 dia kata dia ragu-ragu bahan yang guna dalam. Lepas tu ada bila ditambah pula lah cerita maktih lah, paktih lah, whatever benda-benda yang tambah dekat viral tu, ada jangkaan bahawa bila kena vaksin ada masukkan microchip lah dan sebagainya kan. Jadi dan seterusnya COVID vaksin tu menyebabkan kesan sampingan, very kesan sampingan, dan ragu bahawa COVID itu sendiri, vaksin itu sendiri dapat melindungi kita. Nah, itu adalah basically bila tadi kata apa yang dipengaruhi kesan psikologi itu, kebanyakan rasa takut, kebanyakan rasa gusar, and then the other one adalah uncertainty lah. Jadi kebanyakannya bimbang, keresahan. Jadi mereka yang memang dah selalu resah ataupun mereka dah macam threshold dia high, cepat je, threshold dia very low, maksudnya bila ada berita angin-anginnya dia dah macam terkejut macam tu kan. Jadi itu menyebabkan rata-rata perasaan-perasaan, especially perasaan takut komplikasi. Dia takut komplikasi, macam contohnya bila dia ada comorbid. Jadi di antaranya yang saya rasa yang kebanyakan yang kita tengok dari segi kita punya
tinjauan tu rata-rata the vulnerable groups kita tahu bahawa bawah 18 memang tidak dapat vaksin itulah kan, tapi this one elderly, orang-orang warga emas. Warga emas ni kadang-kadang walaupun definisi dia 60 ke atas, tapi basically yang 50-40 pun takut. Kan, yang takut, yang especially yang ada diabetes. Mereka mendengar bahawa orang ni contohnya macam hari itulah kan, bila dikatakan telah keluar satu statement yang mengatakan anggota kesihatan atau kita punya frontliners yang telah divaksinate tetapi masih dijangkiti COVID. Jadi mereka kata, kenapa dah vaksin pun masih dijangkiti COVID? Itu je, pemahaman tu menyebabkan mereka rasa gusar dan juga rasa takut. Mungkin saya stop sekat situ untuk apa? Ismail nak tambah apa-apa, Syuhaidah nak tanya lain. Penjelasannya lengkap sebenarnya doktor. Kami mendengar pun seronok sebenarnya. Satu lagi, kalau kita tadi doktor ada kongsikan data bahawa hanya 5% sebenarnya saja mereka tidak setuju dan boleh katakan golongan minoriti lah. Tapi bila kita cakap berkenaan, kalau kita bawa terma conformity, mereka mahu golongan majoriti ini untuk bersetuju dengan mereka, kerana itu mereka menyuarakan pendapat mereka dengan lebih kerap di media sosial dan sebagainya untuk mengajak majoriti ini bersetuju dengan pandangan mereka. Jadi adakah ini memberikan satu terjemahan bahawa ada sesuatu yang kekurangan dari sudut psikososial mereka, dari sudut mental mereka? As I said, Syuhaidah tadi, macam contoh bila kita tengok kan, dia ada yang tak setuju tu, walaupun tak setuju, dalam masa selepas buat survey boleh dikonvertkan untuk menjadi setuju. It depends on how kita advocate ataupun macam mana kita promosikan, satu untuk mengajak orang vaksin, satu vaksin itu selamat. Jadi the most important thing adalah masyarakat di luar sana yang mana tidak pasti tu, yang saya lebih yang mana tidak pasti nak ambil tak nak ambil. Lepas tu sekarang ni lagi ni lah, sebab media sosial ni very fast, benda-benda semua tular di WhatsApp kan, Instagram, semua orang nak upload benda-benda yang baru kan. Macam even now they start to compare pula mana yang lebih baik, mana yang ni. Jadi mana yang katakanlah for example dia dah register MySejahtera ataupun dia dah register AZ. Lepas tu tiba-tiba now dia dengar pula ada vaksin lain nak masuk pula kan. Jadi boleh tak? Jadi kami ni macam juga overwhelmed dengan panggilan-panggilan tentang boleh tak tukar benda-benda. Everybody wants their own, orang kata. Jadi kesan psikologi tu basically in terms of when you cannot match apa your needs. Jadi itu yang kadang-kadang you need something tapi you want something, tapi benda tu sometimes you tak ada pilihan. Itu satu. Jadi menyebabkan itu. Yang bila katakan majority untuk kita nak tukar tu, yes, kita kena buat lebih banyak. Maksudnya di sini masyarakat yang mana telah divaksin, yang mana ada tanggungjawab untuk menyebarkan kepentingan dan kesahihan vaksin tu. So facts must be right. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang antara ahli keluarga pun bergaduh. Sebab saya rasa dalam WhatsApp tu boleh bergaduh. Sebab apa orang kata, ada yang kita tahu ahli keluarga tak nak vaksin, ada rakan tak nak vaksin. Tapi saya merasakan dari segi kesan psikologi, kalau misalnya kita nak pujuk, kita tak boleh apa orang kata dengan cara yang keras. Because satunya some of them kita kena beri maklumat dan melihat dan menyatakan sesuatu maklumat tu daripada perspektif yang berbeza. Contohnya macam ni katakanlah sekarang ni vaksin, untuk tahu bahawa vaksin tu ada separuh orang ingat bila kena vaksin dia kebal. Tidak, dia sama je konsep dia yang saya tengok. Kalau misalnya katakan kita bawa kereta, kita pakai seat belt tak? Okey. Pakai seat belt kan? Kenapa kita pakai seat belt? Perlindungan. Tapi adakah dia mencegah kita daripada kena aksiden atau sebagainya? Kalau orang langgar, boleh mengurangkan impak kalau sekiranya kemalangan. Sekiranya katakan kereta tu macam kereta tu langgar daripada belakang, impact ni saya bercakap daripada pengalaman juga kereta langgar belakang. Tapi sebab you seat belt, you tak tercampak. You punya impact tu tidak kuat. Sama juga macam contoh bila kita ambil pil perancang untuk wanita, untuk untuk bukan kata regulasi, that means we are trying to birth planning kan, planning dapat anak dan sebagainya, birth planning. Adakah dia akan 100% menghalang kita daripada mengandung? So vaksin punya konsep is the same. When you take vaccine, is basically to provide an immunity and also to lindung other people. Jadi kalau kita lihat, katakan sekarang ni ada yang tidak mahu ambil vaksin langsung dari segi kesan psikologi tu dia takut. Jadi kita kena meyakinkan dia dengan cara bahawa melihat pada perspektif dia bahawa seseorang itu menyatakan bahawa sekiranya kita ambil vaksin ini, dia bukan saja protect diri dia, tetapi dia protect
protect kepada ahli keluarga. So that is one lah yang saya tengok lah. Sebab ada orang yang macam contoh kan Ismail Syahda, ada orang yang dia akan tengok saja tunggu lihat apa jadi. Ada side effect, tak ada side effect contoh. Tapi kita dapat maklumat yang sahih. What kind of vaccine kan, kalau ada comorbid jumpa doktor dan sebagainya. So sebab itu kita tidak ingin pukul rata yang tidak mengambil itu bukan anti vaksin, tetapi mungkin mereka masih menunggu dan juga masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Macam tadilah dekat dalam tu. Baik doktor, kita ada pemanggil untuk kita bercakap lebih lanjut dan juga bertanyakan soalan pada doktor. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Maya. Waalaikumsalam Puan. Okey, silakan dengan soalannya. Okey, doktor kata tadi ramai yang menunggu kan. Saya one of them lah. Saya sebenarnya saya tak ada cakap awal. Although saya lagi 5 bulan I'm ready to be 60. Tapi saya lebih suka tengok dulu. Sebab saya ni satu, saya takut jarum. Secondly, saya takut apa benda dalam tu masuk dalam body saya. Sebab saya rasa antibody kita dah cukup kuat. So maybe my thinking is wrong. Okay. And then, I just registered baru ni. Sebab saya tengok kebanyakan orang okay. Tapi yang saya paling takut saya effect after injection tu. Sebab saya tinggal seorang. Jadi saya takut kalau jadi teruk-teruk dan saya cannot handle. And then one more thing, doctor. How to convince our family members, especially those who are above 60, so that they want to take it. Sebab dah betul lah kata DJ tadi dalam WhatsApp group dah ada adik-beradik. Kebanyakannya macam tak nak NC, padahal dia ada above 60. Thank you, Dr. Thank you banyak-banyak Puan. Terima kasih banyak Puan. In the first place, congratulations Puan kerana telah bersetuju untuk mendaftar sekurang-kurangnya. The first and foremost ialah maklumat. As I said, maklumat kena sahih, dapatkan daripada info yang sahih. Contohnya katakan kita study, tengok katakan bila kita dah register MySejahtera dan kita dah tahu yang kita akan terima vaksin kan. Tadi Puan kata dia takut jarum. Saya nak tanya baliklah, melontarkan balik soalan. Kalau untuk Muslim kan, kita nak pergi buat umrah, nak pergi ke Mekah, kita tahu wajib ambil vaksin. Tanyakah kita tanya ke apa konten lah apa-apa, kita pergi je kat situ sua je kan. Sakit pun sakit lah. Sebab apa? Sebab matlamat kita nak pergi ke Mekah, nak pergi ke haji ke ataupun umrah. Tapi dalam segi ini orang mungkin akan cakap pada saya, oh tak doktor, tu berbeza lain, tak. Dia konsep dia sama juga sebab kita nak melindungi diri. Jadi ingat macam ni lah, bila kalau seseorang itu dia ambil vaksin walaupun dia terkena COVID jangkitan, mungkin sebab apa orang kata ketidakpatuhan atau lupa SOP ke sebagainya, whatever lah, apa-apa reason pun, kata-kata kenjangkitan, komplikasi untuk masuk ke hospital ataupun komplikasi untuk pergi ke ICU itu memang banyak dikurangkan. Sebab dia akan simptom dia tidak akan kurang sebab dia telah ada sedikit immunity di situ. Jadi itu yang kita nak nyatakan. Dan at the same time apabila kita kata macam Puan kata tadi takut jarum, takut apa barang nak masuk, insya-Allah kami daripada KKM dan juga task force CTIF tu semua tu kan, CITF tu semua yang kita ada info di mana you boleh dapatkan maklumat tu. Dan of course benda tu melalui kan, dia melalui tapisan dia, I think kena dapat kelulusan kan. Jadi benda tu bukan datang saja-saja datang macam tu and then saja-saja bagi dan tidak sebagainya. Kita ada pakar-pakar. So please orang kata kadang-kadang bila kita mendengar tu, janganlah mendengar daripada mereka yang mungkin tidak begitu mahir, sebab ada di antaranya kita punya kepakaran ni berbeza-beza. Even doctors pun kepakaran berbeza-beza. Jadi ada yang doctors into medical, ada yang doctors into alternative kan, macam-macam kan. Jadi di sini saya nak mengajak masyarakat lah supaya satu, dapatkan maklumat yang sahih, jangan rasa takut. Saya tak boleh kata jangan rasa takut lah, takut sebab dia mungkin akan takut cocok dan sebagainya. Takut sedikit tu mesti ada. Tapi bila takut tu tarik nafas. Lagi satu kan, kita orang kata takut, mereka takut bahawa lepas habis vaksin tu ada komplikasi, nak tunggu dan lihat kan. Jadi kita tahu bahawa certain vaksin, contohnya even komplikasi yang dinyatakan seperti blood clot, it happens only like 4 people out of 1 million. So it's basically very very rare. And the complication
akan berlaku lebih sekiranya dapat vaksin pula sekiranya tidak divaksinasi. That means you dapat jangkitan. So that would be one of the things yang saya rasa. Macam mana lagi satu yang jawab soalan tu, macam mana nak pujuk. Kita kena keep on memberitahu, mungkin hantar fakta. It's not easy to pujuk ahli keluarga, rakan-rakan, because they have already fixated bahawa, dan tambah lagi kalau ibu bapa, kalau katakan Syuhaidah dengan saya adik-beradik, tiba-tiba saya kata mak pergi vaksin, dia pula kata tak payah vaksin mak, kalau apa-apa jadi you tanggung mak meninggal, macam itulah, something like that. Blaming game tu tak perlu. Yes, blaming. So basically saya masih percaya bahawa discussion ini kan look at kita cuba pujuk dari segi perspektif. That means mengatakan bahawa okay, ini adalah fakta-faktanya. What do you feel about this? Kalau misalnya you tak terima vaksin, okay fine. Tetapi apa akan berlaku sekiranya ada ahli keluarga yang datang melawat ibu sekarang ni dan ibu dijangkiti, ibu tidak ada vaksin contohnya, dan ibu land up in the hospital. You know, that is worse because akan masuk ICU dan sebagainya. Doktor, mungkin boleh saya tambah sedikit. Kalau sekiranya ada pun kesan komplikasi, pegawai perubatan sentiasa bersedia, fasiliti kesihatan sentiasa bersedia untuk memberikan rawatan susulan. Kalau sekiranya ada kesan-kesan yang tidak diingini berlaku juga. Itu satu perkara yang perlu kita beri jaminan kepada masyarakat juga, Doktor. Dan Ismail, the other one adalah you must know that the complication, that means the side effects lah of vaksin. Contohnya macam AZ kan. Kita tahu bahawa sekiranya macam yang muda-muda, the young ones, because AZ ni lebih kepada macam the elderly, it is less side effect. In fact, kalau ikut literature dan kita tengok, tetapi you must know dia contraindicated. Jadi fakta tu kena tahu, dan bila kita dapat side effect within 48 hours, katakanlah dapat demam sikit, rasa chills, itu adalah menandakan bahawa immunity kita, the body is reacting towards the particular vaccine that has been given lah. Doktor, ada satu lagi soalan daripada pemanggil kita untuk. Alright, saya cuba. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, siapa di sana? Syam daripada Melaka. Okey, silakan. Silakan Cik Syam. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi Cik Syam, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, silakan Cik Syam, soalannya. Soalan saya begini. Saya berumur 60 tahun lebih. Saya beranggapan bahawa saya tak perlu mengambil vaksin. Okey. Sebabkan saya berpendapat untuk diri saya kuat kan. Saya beranggapan bahawa suasana vaksin yang diberikan pada seorang itu tidak menjamin seorang itu akan berselamatkannya. Pada pendapat itu, wajarkah saya tidak mengambil vaksin? Dengan harapan saya pandai menjaga diri dan antibody saya kuat, jadi saya pun tidak mahu mengambil vaksin ini sebabkan saya tidak ada jaminan. Dan soalan saya yang kedua, soalan tak ada jaminan. Apa kebagusan kita pakai pelitup buka berlapis? Ada kebaikan ataupun macam mana? Itu soalan saya yang kedua. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih Cik Syam Terima kasih Cik Syam untuk soalan pertama saya jawab. Bukan pendapat saya ya. Memang kata saya kalau boleh saya rayulah. Okey, ambillah vaksin itu. Kerana macam ni. Okey, bila Cik Syam kata dia rasa diri dia antibody kuat dan dia rasa tak ada jaminan. Di mana-mana pun memang tak ada jaminan. Kalau kita masuk operation, kita buat operation untuk cesarean ke apa, adakah jaminan? Kita still kena sign kan bahawa kita ada risiko. Tetapi of course apabila kalau Cik Syam tadi katakan mengatakan antibody kuat, kita itu persepsi kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku dalam badan kita, kita tidak tahu. Macam contohnya, siapa yang nak kena stroke? Siapa yang nak kena kencing manis, siapa yang nak kena tiba-tiba kena dialisis, dikatakan kidney rosak dan sebagainya. Tetapi di sini bila you rasa antibody you kuat, apabila you tidak mengambil vaksin, akan di future kalau misalnya katakan ada orang datang rumah dan sebagainya dan terkena jangkitan.
terkena jangkitan. Risiko dia adalah komplikasi tu akan ada. Komplikasi especially for those above 50 kan, yang dah berumur ni, sebab komplikasi dia contohnya komplikasi paru-paru. Kadang-kadang ada juga pesakit-pesakit yang dia COVID that means dia punya viral load tu bila dia check balik dia punya tu dah COVID tu dah negatif ya, dia punya saringan tu bila dia repeat balik selepas dia, tetapi komplikasi tu telah infect dekat badan, that means you dah ada paru-paru bermasalah, organ failure dan sebagainya, menyebabkan you succumb into kematian lah. Dan saya rasa amat sedih apabila kalau sekiranya you tidak mahu vaksin, tetapi lepas ni ramai orang akan insya-Allah divaksinasi, tetapi you rasa macam you kebal. Itu tidak adalah satu, bukan kata kebal lah, antibody tu kuat ya. Kita tidak ada yang mengatakan antibody siapa-siapa yang kuat, sebab kalau katakan demam, kita tidak minta demam, tapi kadang-kadang kita dijangkiti hanya sebab berpeluk dengan orang kan. Dan untuk COVID, droplets is important. Contohnya sekarang ni katakan kita tak pakai mask, kenapa kita pakai mask tu is enough, tapi kalau katakan kita worry, ada fakta yang mengatakan dari bahawa boleh pakai double mask ya, that means you pakai three-ply mask and then diliputi dengan kain, which is actually protective for some people yang mungkin risau kelebihan, so boleh pakai. Sebab sekarang ni kita banyak fakta, kadang-kadang medical ni dia evolving. Dulu kita tidak tahu, kita agak-agak kita 14 hari kan kita kuarantin, tapi sekarang dah 10 hari. Sebab kita tahu selepas 10 hari insya-Allah you tidak menjangkiti orang lain. Itu sebab kita allow 10 hari. Jadi untuk pertanyaan Cik Syam tadi, saya berharap dan saya berdoa agar dibukakan pintu hati untuk diberi vaksinasi. Sebab vaksinasi ni at the end of the day when your family comes kan, kalau tidak dijangkiti tidak mengapa, tapi bila you dijangkiti, komplikasi tu akan ada, dan komplikasi tu boleh melibatkan kita end up dekat hospital, masuk ICU, dan dia akan menyedihkan ahli keluarga yang lain. Mungkin saya nak tambah juga doktor, kalau kita merasakan antibody kita kuat, sudah semestinya kita tidak tahu situasi dan kita tidak tahu sama ada kita menjadi pembawa, khususnya kepada golongan tidak boleh divaksin, kepada golongan kepada kanak-kanak bawah 18 tahun. So kita tidak melindungi orang lain. Kita tidak melindungi, kalau kita rasa kita sihat pun kita boleh menjangkiti orang lain juga. Benar, sebab sekarang ni kita ada banyak varian baru, VOC dan sebagainya, dan tidak menunjukkan apa-apa simptom. Kalau Cik Isyam pernah lihat sebelum ini di laporan Dada Akhbar bagaimana sebenarnya seseorang individu itu disahkan negatif apabila melakukan ujian dan kemudian telah lewat apabila didiagnos positif COVID-19. Jadi persoalannya adakah antibody individu tersebut kuat ataupun tidak, kita tidak tahu. Yang penting kita perlu mendapatkan vaksin. Kami frontliners insya-Allah yang dah divaksinkan, insya-Allah lah ya kan, kita berdoa sebab kita tengok walaupun ada yang side effect, ada apa, so far we are here, you know. Kita boleh berdoa, percaya kepada kita punya effort, kita punya kepercayaan dan doa kita. Yang penting ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar, kalau nak cerita berkenaan dengan trombosis pun, kalau kenyataan ataupun fakta yang dikeluarkan adalah 4 kes dalam 1 juta. Tapi kalau kita lihat di Korea Selatan, di South Korea, setelah 3 juta suntikan dos vaksin baru ada 1 kes. Jadi kalau faktanya bayangkan 4 kes untuk 1 juta. Tapi kalau kita lihat ratio sekarang ini 3 juta baru ada 1 kes di South Korea. Ini South Korea sangat dekat dengan kita lah sebab kita Asian kan, orang Asia. Mungkin antibody kita, struktur genetik badan kita lebih kurang dengan mereka. Jadi ini adalah antara fakta-fakta yang kita boleh kongsikan untuk memberikan keyakinan. She's very good. Fakta, facts. Kita kena facts ya. So bukan kata ni, tapi always rely on facts yang orang kata diberikan oleh maklumat yang sahih. Jadi contohnya kalau ada lah siapa-siapa yang rasa, you can actually email kepada info@vaccinecovid.gov.my lah untuk yang itu. Seperkara lagi doktor, saya nak membuat perbandingan tentang bagaimana kejayaan kita melaksanakan program imunisasi bagi penyakit polio suatu ketika dahulu. Ia banyak digerakkan kerana bagaimana faktor-faktor komuniti. Contohnya kalau di kawasan kampung, kalau seorang dia tak dapat vaksin, seolah-olah macam orang tu bersalah sangat kerana tidak bervaksin dan sebagainya. Ini peranan komuniti kampung juga untuk membawa naratif dan juga perspektif bahawasanya dalam masyarakat kampung ni kena ambil vaksin, kena datang klinik, ambil vaksin. Ketua-ketua kampung. Jadi saya pun saya rasa macam even yang berhormat Menteri Kesihatan kami ya juga telah telah engage dengan telah cuba engage untuk orang kata community leaders ni lah, ketua-ketua kampung di seluruh negara ni. So I think it's very important because that one is advocacy kan. Kadang-kadang kita tak percaya dekat kita punya ahli keluarga, tapi kita percaya pada ketua kampung kita. Betul. So it's very important untuk kita
most of the people dia akan ada comfort zone. Jadi kalau fixated idea tu is very difficult to change, not easy sebab kita ada banyak kategori orang kan. Jadi seboleh-bolehnya mana yang masih on fence, dapatkan maklumat yang betul, dapatkan penerangan yang betul ya. Saya rasa itu akan mengurangkan ketakutan dan merasakan diri kita orang kata tak perlu vaksin lah. Dari jemaah masjid pun boleh juga kita terapkan. Ya, cuma jemaah masjid sekarang tak boleh jumpa kan. Tapi boleh ada grup WhatsApp boleh buat grup WhatsApp, boleh ada video call kan dan sebagainya. Satu lagi doktor, kalau boleh doktor kongsikan untuk kita ialah mengajak mereka semua ni yang pada apa tak tahu 50-50 ataupun yang mereka memang tak nak vaksin, untuk kita mengajak mereka ni golongan minoriti sikit je sebenarnya, maksudnya kita ni lebih kuat lah kalau kita berlawan dengan mereka. Cumanya bila kita bercerita tak nak bergaduh je. Tak nak bergaduh. Cumanya sekarang ini bila kita bercakap berkenaan isu ini mungkin akan menimbulkan sedikit perasaan amarah dan sebagainya daripada pihak mereka, kerana mereka merasakan bahawa kita cuba untuk mengubah mereka, mengubah peribadian mereka. Jadi untuk side kita ni apa perkara yang perlu kita lakukan selain daripada memberikan fakta yang mungkin mereka pada satu tempoh akan rasa lesu, tepu dan sebagainya, mereka tidak mahu percaya dengan fakta-fakta itu. Apa lagi perkara lain yang boleh kita macam lakukan? mana kita nak convince mereka juga? Oh, that's a very cepumas question kan, not easy sebab dia berlaku dalam ahli keluarga juga. Jadi pada saya dari segi aspek psikologinya, macam saya rasa kita kena berbincang dan keep on giving fakta yang betul dan kita tidak menafikan, maksudnya apa kepercayaan mereka itu kita tidak boleh macam kata deny the fact, because that is what they believe and that is what, because dia macam ni tahu, ada yang mengatakan selama ni kita sihat, tak perlulah my family semua sihat, kenapa nak vaksin, macam tadi kan kata kenapa saya okey, body saya okey. Tapi kita kena kalau boleh meletakkan mereka daripada satu sudut supaya mereka merasa perasaan empathy, bukan untuk lindungi diri tapi untuk kita lindungi yang lain, anak-anak, cucu-cucu yang boleh dijangkiti. Walaupun kita ni kita ambil vaksin tapi bukan saja untuk diri kita, sebab kita pun boleh kena kalau ambil vaksin kan, kalau tak ni, tetapi untuk melindungi the people that you love around you. That's important. Saya ada hari tu saya tengok yang ada kata mak tu dia ambil vaksin sebab anak dia daripada luar negeri, kata kalau mak tak ambil saya tak nak balik. Dia kata kan. So kadang-kadang kan because kita takut kita balik nanti kita boleh menjangkiti kepada vulnerable group yang tidak menerima vaksin. So that is one of the things lah. So I think when you talk about kesan psikologi back to the ni kan, satu lagi adalah bila kita stress, maksudnya kita dah ambil first dose and then after that kita macam very stressful dan sebagainya kan, kadang-kadang memikirkan lepas tu orang lain cakap macam ni. So I just want to say that bila kita stress atau kita ada perasaan-perasaan emosi yang negatif, dia akan kadang-kadang dia affect your immune system also. Dia melambatkan immunity. Satu perkongsian yang baik juga doktor, dan juga untuk pandangan tentang vaksin ataupun antibody kita itu, sebenarnya ini peringatan. Saya teringat satu perumpamaan ataupun satu kata-kata pernah mengatakan, selagi mana kita belum pernah berenang kita tidak tahu dalamnya lautan. Maka selagi mana tidak terkena pandemik itu, kita tidak tahu apakah kesannya. Kita kalau dia tak kena, banyak yang dulu kan yang negatif about this vaccine COVID so kita kena kita nak ke continue sikit. Assalamualaikum. Terima kasih.